Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah edisi hari ini Isnin 29 Jun 2020. Kita mulakan dengan perkembangan banjir di Sabah. Setakat pukul 12.30 malam tadi, jumlah penduduk ditempatkan di 11 pusat pemindahan sementara PPS meningkat kepada 870 orang daripada 272 keluarga. 11 daerah terlibat banjir dari 132 buah kampung. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, daerah terlibat ialah Kota Belud, Kota Marudu, Penampang, Keningau, Pitas, Beaufort, Putatan, Papar, Tenem dan Tuaran. 3 PPS masing-masing dibuka di Penampang dan Tenem, 2 PPS di Kota Belud dan 1 PPS dibuka di Papar. Kebajikan dan keperluan harian penduduk terjejas banjir di PPS sentiasa diberi perhatian. Di Kota Belud, kebajikan penduduk terjejas 2 PPS diberi keutamaan. Kita bertungkus lumuslah, pejabat daerah Puan DO juga ada di sini dan juga beberapa agensi kerajaan dan juga unit pemimpin pembangunan masyarakat N8, Usukan, Tempasuk dan juga Akadamayan juga berada di sini untuk kita sama-sama menggembling tenaga lah untuk membantu. Di pusat penempatan sementara ni semua okey. Memang makanan pun telah dibiayai oleh kebajikan untuk mangsa dan untuk petugas dibiayai oleh PKOB sendirilah. Tiada masalah. Dalam pada itu, prosedur operasi standard SOP dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan turut dipraktikkan di PPS Membakut. Dengan mematuhi SOP yang ada, ini yang sangat penting dan saya harap ini akan dapat dipatuhi. Di samping kita berusaha untuk mengatasi keadaan banjir ini, kita juga harus bersedia atau berhati-hati dengan COVID yang sedang kita hadapi ini. Untuk pematuhan SOP itu kita mengikut nasihat daripada pejabat kesihatan lah. So pejabat kesihatan pun ada menempatkan kaki tangan di sini. Untuk pelawat kita tidak akan benarkan masuk, hanya berurusan di luar sahajalah. Di Beaufort, Pegawai Unit Kebajikan Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Beaufort, Nyam Wee Long, turut menyampaikan bantuan kilat kepada 6 penduduk terjejas banjir di Kampung Bakalau. Banjir di Sabah turut menyebabkan kerosakan keseluruhan bangunan Sekolah Kebangsaan SK Daingin Papar. Ketika dihubungi RTM di Papar, penolong kanan hal ehwal murid SK Daingin, Asni Jais berkata, air naik mencecah 3 meter di sekolah terbabit menyebabkan kerosakan di surau dan 9 blok bangunan sekolah tersebut, termasuk 3 bangunan blok baharu yang dibina menerusi sistem binaan berindustri yang baru sahaja digunakan tahun lalu. Sementara itu, ketika dihubungi RTM, Ahli Parlimen Kimanis, Datuk Muhammad Alamin meminta Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan Pejabat Pendidikan Daerah Papar menyediakan laporan terperinci berhubung kekerapan banjir di sekolah berkenaan. 1 blok bangunan di Sekolah Kebangsaan SK Sungai Haji Matahir, Tawau musnah dalam kebakaran petang semalam. Kebakaran itu memusnahkan 7 pintu bilik, membabitkan pejabat guru, stor, pusat sumber, bilik komputer, kelas pemulihan serta aset-aset penting. Laptop, komputer, kita ada pusat akses ni kita ada 10 komputer dan notebook ada 40. Yang lain tu LCD ada 8 biji dan semua dokumen-dokumen pentadbiran, dokumen aset apa semua, kewangan semua habislah. Bercakap kepada pemberita RTM di lokasi kejadian, Muhammad Jufri berkata bangunan kayu yang terbakar dibina sejak 80-an. Sekolah berkenaan menempatkan 90 murid dan 26 murid prasekolah. Sementara itu, penyelia operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tawau, PBK2 Syed Salipuddin Habib Taha berkata pihaknya menerima panggilan kira-kira pukul 2.12 petang. Sepasukan 10 anggota digegaskan ke lokasi menggunakan sebuah jentera dan 2 utiliti. Setibanya kami di sini, dia kira macam 60 atau 70% sudah bangunan sekolah ini terbakar. Masalah-masalah yang kami hadapi di sini waktu pemadaman ini ialah tiada punca air. Hidran tiada dan kami mengharapkan 1 tanker saja. Tanker 1 sama jentera. Api berjaya dikawal sepenuhnya pada pukul 4.59 petang. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan, punca kebakaran dan anggaran kerugian masih dalam siasatan.
Beralih kepada perkembangan COVID-19 di Sabah. Pertambahan 2 kes baharu positif COVID-19 di negeri ini semalam menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 370 kes. Kes baharu berkenaan masing-masing 1 kes di Mukim Sri Tanjung Tawau dan Mukim Pamuntarian Nabawan. Menurut kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, 2 kes berkenaan melibatkan bukan warga negara. 1 kes saringan ke atas banduan sebelum dibebaskan dari penjara di Tawau, manakala kes di Nabawan melibatkan saringan pesakit jangkitan pernafasan akut teruk sari dari klinik kesihatan ke hospital. Sementara itu, menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, kes baharu dicatat di Nabawan itu menjadikan daerah tersebut kini zon kuning. Sebanyak 1 kes sembuh direkodkan di Penampang, menjadikan keseluruhan kes sembuh 352. Manakala 11 kes masih aktif di 6 daerah, melibatkan 4 kes di Tuaran, 2 kes masing-masing di Tawau dan Kota Kinabalu, sementara 1 kes masing-masing di Penampang, Papar dan Nabawan. Dalam pada itu, jumlah korban akibat COVID-19 di negeri ini kekal 7 orang. Beberapa penambahbaikan akan dilaksanakan bagi meningkatkan kesiapsiagaan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Penambahbaikan itu termasuklah penambahbaikan aset sama ada untuk kegunaan APM atau agensi lain yang diberi kuasa menjaga ketenteraman awam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Yusof berkata usaha itu selaras memastikan APM terus memberikan perkhidmatan terbaik dan berkesan kepada masyarakat. Dan kita sedang melihat apakah penambahbaikan yang kita boleh buat, terutamanya di kawasan Pantai Timur Sabah di mana perkhidmatan mereka boleh ditingkatkan untuk menjaga ketenteraman awam dan juga keselamatan awam. Datuk Muhammad Rizwan ditemui media di Sandakan dalam majlis perjumpaan bersama warga APM Sandakan. Terdahulu beliau berkata, kerjasama di antara APM dan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah ESKOM boleh memantapkan lagi aspek keselamatan negara, khususnya di Zon Selamat Timur Sabah, EZON. Ini kerana APM mempunyai pelbagai kemahiran yang boleh dikerahkan sewajarnya dan boleh digemblengkan bersama agensi kerajaan lain dalam memastikan keselamatan awam terpelihara. Dalam majlis ini, Datuk Muhammad Rizwan menyampaikan sijil penghargaan kepada anggota APM yang bertugas di EZON dan upacara pemakaian pangkat serta penyampaian watikah pegawai kehormat dan bersekutu APM. Terdahulu beliau mendengar taklimat berkaitan penugasan APM di EZON dan penugasan APM Sabah dalam menangani wabak pandemik COVID-19. Kementerian Kewangan akan membuat kajian untuk mewujudkan perkhidmatan bank di Pekan Kecil Sok Keningau sebagai kemudahan rakyat di kawasan itu. Ini kerana terdapat keperluan mendesak mewujudkan bank kawasan itu berikutan kepesatan aktiviti ekonomi yang semakin meningkat. Menurut Timbalan Menteri Kewangan 2, Shahar Abdullah berkata, beliau telah diberi taklimat oleh beberapa pihak yang berkaitan termasuk Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Arthur Joseph Kurup mengenai kepentingan perkhidmatan perbankan di kawasan tersebut. Kajian terperinci perlu dilakukan terlebih dahulu dengan mengambil kira semua aspek sebelum dimuktamadkan. Saya akan membincang dengan pihak kementerian supaya suatu kajian dapat dibuat segera agar kita dapat menyelesaikan suara masyarakat khususnya di Parlimen di kawasan Suk itu. Shahar ditemui pemberita selepas merasmikan Bengkel Keusahawanan Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia AIM dalam mendepani cabaran norma baru di Nabawan. Mengenai AIM, beliau berkata Kementerian Kewangan telah menyalurkan sejumlah 23 juta ringgit kepada penerimanya yang memerlukan kemudahan pinjaman untuk memulakan perniagaan sejak agensi itu ditubuhkan pada 1987. Seramai 378,000 penerima AIM direkodkan di seluruh negara melibatkan 30 wilayah. Daripada jumlah itu, 82,716 merupakan penerima dari Sabah. Dalam majlis ini, Shahar turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM50,000 kepada Kelab Usahawan Sahabat AIM Cawangan Nabawan.
Had umur pengeluaran penuh simpanan dalam akaun 1 dan 2 kumpulan wang simpanan pekerja KWSP daripada 55 tahun kepada 65 tahun hanyalah cadangan daripada komentator Bank Dunia dan bukannya keputusan kerajaan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Arthur Joseph Kurup menjelaskan ketika ini tiada sebarang perbincangan dilakukan kerajaan berhubung perkara tersebut. Arthur yang juga ahli Parlimen Persiangan berkata KWSP masih mengekalkan peraturan membenarkan pencarum mengeluarkan simpanan pada umur 55 tahun dan tiada sebarang perbincangan diadakan dengan mana-mana pihak untuk menaikkan had umur pengeluaran itu. Beliau berkata demikian kepada media di Keningau. Terdahulu beliau menyempurnakan majlis penyerahan kit dan rondaan skim rondaan sukarela SRS kawasan rukun tetangga KRT daerah Kecil Suk dan daerah Nabawan di Dewan Kampung Simpang 4 Suk Keningau. Menurut Arthur, sejumlah 55 SRS di bawah KRT di negeri ini dibenarkan beroperasi untuk menjalankan rondaan di kawasan masing-masing. Ia berdasarkan keputusan Majlis Keselamatan Negara pada 20 Jun lalu membenarkan SRS menjalankan rondaan bagi kawasan zon hijau iaitu bebas daripada jangkitan COVID-19. Demi keselamatan orang awam, Jabatan Hidupan Liar JHL menembak seekor buaya tembaga berukuran 3,5 meter dengan anggaran berat lebih 200 kg yang dikesan dalam parit berhampiran sebuah hotel di Lahad Datu. Pegawai JHL Lahad Datu, Sylvester Simon yang dihubungi pemberita RTM berkata sebaik menerima aduan kehadiran reptilia terbabit, sepasukan 4 anggota yang diketuainya bergegas ke lokasi kejadian dan operasi menembak buaya dilakukan pukul 9.30 malam Sabtu lalu. Buaya berkenaan berjaya ditembak dan mati dengan sekali das tembakan. Pengulas lanjut, Sylvester berkata buaya terbabit dipercayai tersesat dari laut mencari makan sehingga masuk ke kawasan tersebut. Operasi itu turut dibantu Polis Diraja Malaysia PDRM. Baik, sekian berita pagi Sabah. Budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Mazrona Kalinggalan. Assalamualaikum dan salam hormat. Macam betul-betul. Sekarang My Freeview sudah ada di seluruh negara dengan siaran digital yang jelas.
Salam sejahtera dan salam hormat. Berita pagi Sarawak edisi Isnin 29 Jun bersama saya Bumawin. Sarawak akan menjalankan ujian saringan COVID-19 secara rawak di semua tapak pembinaan dalam bandar di seluruh negeri bermula minggu ini. Ia berikutan terdapat beberapa kes positif melibatkan pekerja di tapak pembinaan dilaporkan. To focus on this construction site. Construction site, satu kita lihat COVID-19, dua kita juga berjaga-jaga mengenai denggi dan juga sekarang kita juga berjaga-jaga rabies juga masih menyerang kita. Dato' Ahmad Douglas Ugah yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN berkata polisi yang sesuai akan diputuskan bagi pekerja di tapak pembinaan selepas mendapat keputusan ujian saringan itu kelak. Dalam pada itu, JPBN telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya mengambil serius terhadap pematuhan prosedur operasi standard di rumah kediaman pekerja di tapak pembinaan yang melibatkan projek kerajaan negeri. Ini kerana rumah kediaman pekerja mempunyai ruang yang sempit sekaligus menyukarkan penjarakan fizikal diamalkan. Terdahulu, Dato' Ahmad Douglas Ugah merasmikan Majlis Pelancaran Aplikasi COVID Trace iaitu aplikasi yang dibangunkan kerajaan negeri dengan kerjasama Sarawak Information System Sdn Bhd dan Sarawak Multimedia Authority. Aplikasi COVID Trace dibangunkan untuk memudahkan penjejakan kontak rapat kes positif COVID-19 dan seterusnya memutuskan rantaian jangkitan. Pelaksanaan projek-projek transformasi luar bandar RTP tergendala disebabkan wabak COVID-19. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, kelewatan itu bukan disengajakan oleh pihak kerajaan atau kontraktor. Projek tersebut. Jadi itulah makanya rambungan itu ada delay sedikit tapi dia bakal dilaksana. Bila projek ini habis, projek itu pun siap jugalah. Datuk Seri Wan Junaidi yang juga ahli Parlimen Santubong turut menafikan sekeras-kerasnya dakwah yang mengatakan kerajaan tidak ada wang sehingga menyebabkan kelewatan itu. Beliau ditemui media selepas melawat tapak projek Jambatan Beli dan Jambatan Rambungan di Lundu. Mengenai pembinaan 8 jambatan konkret tersebut, Datuk Seri Wan Junaidi berkata ia bagi menggantikan 8 jambatan beli sedia ada di Jalan Lunduk Sempadi sepanjang 36 km membabitkan kos RM96 juta, manakala jambatan Rambungan di laluan yang sama menelan kos RM98 juta. Bersabarlah ya, bukan kesalahan apa-apa, tidak ada kerajaan punya kesalahan, bukan JKR punya kesalahan, bukan YB punya kesalahan, jauh sekali. Apabila siap kelak, jambatan itu akan menjadi penghubung bagi Kuching, Lundu dan Sematan serta Lebuh Raya Pen Borneo sekaligus menyumbang terhadap transformasi luar bandar. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Motek mahu tempat-tempat yang berpotensi di setiap negeri dipromosikan melalui penceritaan berhubung sejarah mereka yang tersendiri. Menterinya Datuk Seri Hajah Nancy Shukri berkata, selain mengenal pasti tempat yang boleh dipromosikan, Motek juga mahu makanan tradisi serta pakaian tradisi di sesuatu tempat itu diketengahkan kerana setiap perkara itu mempunyai cerita yang menarik untuk dikongsikan. Bukan saja museum, kita mahu nak explore, nak menerokai sebanyak-banyak tempat yang boleh, sebanyak-banyak not only tempat tetapi makanan, pakaian. Mesti pakaian itu kalau diceritakan dia mempunyai kisahnya. Datuk Seri Hajah Nancy menyatakan demikian kepada media selepas melawat Museum Rani Brook bertempat di bangunan Mahkamah Lama Kuching. Beliau mengambil contoh museum berkenaan yang menceritakan kisah permaisuri pertama semasa zaman pemerintahan Raja Brook di Sarawak. Datuk Seri Hajah Nancy berkata, Motek juga mahu rakyat bersama-sama menjelajah tempat-tempat menarik untuk dikongsikan melalui media sosial bagi membantu mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang selamat dengan mengamalkan kebiasaan baru. Pelbagai pihak terus tampil ke hadapan memberi sokongan kepada petugas barisan hadapan bagi memerangi penularan pandemik COVID-19. Tidak ketinggalan pasukan sukarelawan CU Frontliner Miri yang tampil menyerahkan sumbangan berupa kelengkapan pelindungan diri untuk Hospital Miri.
Menurut pengasas bersama SU4 Frontliners MIRI, Teo Yen Luan, sumbangan 3,770 PPE tersebut dihasilkan oleh pasukan sukarelawan membabitkan pelbagai pihak di MIRI. Around 200. They will consist of guru, housewife, or engineer, even doctor, nurses. We all helping. Yeah. Then we include all the races. No races, India, Chinese, Iban, all helping. Yeah, it's very good. Teo menyatakan demikian selepas majlis penyerahan PPE tersebut kepada pengarah Hospital MIRI, Dr. Jack Wong di MIRI. Sementara itu, pengarah Hospital MIRI, Dr. Jack Wong berbesar hati dengan sumbangan tersebut yang banyak membantu barisan hadapan mengekang pandemik COVID-19 khususnya di MIRI. Kita memang sangat bertuah. Saya rasa di MIRI ini ada banyak sukarelawan yang boleh membantu kita bila kita sedang memerangi COVID-19. Anggota sukarelawan yang terlibat turut berbangga dapat menyumbang kepada komuniti khususnya dalam usaha memerangi pandemik COVID-19. Kami menguruskan dari segi runner dan pembungkusan. Kemudian sekiranya ada kawasan-kawasan lain seperti selain daripada MIRI memerlukan, kami menguruskan pengeposan kepada kawasan-kawasan tersebutlah. Saya berasa sangat bangga, teruja dan rasa puas hati kerana dapat melibatkan diri untuk memberi balik apa yang perlu saya beri balik kepada komuniti, terutamanya frontliners. Negara diorang itu ada membuat barang begini, menolong frontliners. So I join in lah. Yang sewing machine yang lama-lama tak keluar pun keluar. Semua dibuat menolong diorang tu. Ya, sangat bangga dapat mengambil bahagian. Setakat ini, kumpulan sukarelawan itu sudah menyediakan hampir 10,000 unit PPE yang diedarkan secara percuma untuk kegunaan petugas kesihatan barisan hadapan di Hospital MIRI, klinik sekitar MIRI dan kawasan-kawasan lain di Sarawak yang memerlukan. Kejayaan kerajaan menangani pandemik COVID-19 dikagumi rakyat. Dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan berperingkat selain pakej ransangan ekonomi, Malaysia disifatkan antara negara yang paling selamat ketika ini. Sementara itu, tinjauan kru RTM di sekitar Bandara Kuching mendapati orang ramai mula selesa mengadaptasi kebiasaan baharu dalam kehidupan seharian. Ini juga adalah hasil tindakan tegas kerajaan dalam mewujudkan disiplin pematuhan prosedur operasi standard SOP bagi mengawal penularan wabak COVID-19. I think it's good, but it's just one thing that I think they should really tell the public that where is the case coming from. Hope that this one will help us to get some recovery from this business. Walaupun Malaysia menunjukkan kejayaan dalam mengekang penularan wabak COVID-19, namun masyarakat tidak harus terlalu selesa sehinggalah rantaian virus ini dapat diputuskan sepenuhnya. Selaras dengan kebenaran rumah ibadat bukan Islam beroperasi semula selepas 3 bulan ditutup berikutan penularan wabak COVID-19, beberapa gereja mula dibuka untuk aktiviti keagamaan. Tinjauan kru RTM di salah sebuah gereja di MIRI semalam mendapati garisan panduan seperti yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sentiasa dipatuhi. Menurut Bendahari Gereja Borneo Evangelical Mission Emmanuel Permajai MIRI, Chuali Ulai, pihak gereja telah membuat persediaan termasuk mengadakan mesyuarat bagi memastikan garis panduan itu dapat dipatuhi dengan lancar. Kita dah dapat arahan daripada pusat dan juga daerah setelah pemantauan oleh pegawai ataupun petugas daripada daerah dan juga pusat pada minggu lepas. Jadi minggu ini kita sudah mulai membuka gereja, puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik, SOP sudah diikuti dengan baik. Jelasnya, ahli-ahli gereja yang hadir perlu mendaftar nama, nombor telefon serta pemeriksaan suhu badan sebelum memasuki premis gereja, manakala proses sanitasi gereja akan dilakukan selepas acara ibadah selesai. Jumlah ahli juga dihadkan kepada 70 orang sahaja memandangkan kapasiti gereja yang kecil.
Setiap kali tuaian, hasilnya mencecah 200 hingga 300 kg. Kini projek usaha sama cili fertigasi SMK Kidurong, KIDSS dan kumpulan Narawi Muhammad yang dimulakan sejak tahun 2018 telah mengeluarkan hasil hampir 4 tan. Jadi kita ikuti laporan disediakan Nazaruddin Stanley Kucat. Projek tanaman cili tersebut menggunakan konsep fertigasi dan kini semakin berkembang maju di SMK Kidurong. Pengetuanya Rosli Saleh yang membenarkan koperasi Kids menggunakan sebuah tapak di belakang blok bangunan kelas sekolah itu ternyata berpuas hati dengan projek tersebut yang membuahkan hasil yang lumayan. Hasil keuntungan yang diperolehi bukan hanya dinikmati oleh pengusaha, malah pihak sekolah dan koperasi Kids untuk memperoleh pendapatan yang memberansangkan. 3,500 polybag itu, 2,500 merupakan sistem terbuka dan 1,200 itu merupakan sistem gantung lah. Ya, seperti yang mana anda lihat di belakang ni. Dan hasil setakat ini yang kami dapat adalah sebelum hari inilah kami dapat 3.2 tan. Narawi bersama seorang lagi rakan guru Muhammad Razi Jamil Alam dibantu bekas pelajar yang juga anaknya Nur Fadil Wafi Narawi. Mereka bertiga kini meneroka konsep meletakkan polybag secara gantung berbanding di atas tanah atau terbuka yang diamalkan sebelum ini. Terutamanya sekarang saya telah mengajar di SMK Kidurong. Anak murid kena ambil peluang lah, lihat. Sebab pasaran di Bintulu memang agak besar lah. Setakat ini kami belum cukup lagi untuk menampung permintaan di Bintulu lah. Dari segi harga cili, okey. Berbanding tanaman lain sebab permintaan ramai. Dalam usaha berkongsi ilmu dan pengalaman mengendalikan tanaman cili fertigasi, Narawi dan pasukannya menyediakan khidmat nasihat dan kursus berkaitan tanaman ini di Bintulu. Biarpun berdepan kos permulaan yang tinggi, namun dengan jangka hayat semusim mencecah lebih 6 bulan serta permintaan pasaran cili yang tinggi, usaha seumpama ini sudah semestinya menguntungkan. Ini peluang yang perlu direbut khususnya mereka yang berminat menjadi usahawan tani. Nazaruddin Stanley Kucat, Berita RTM. Baik, sekian Berita Pagi Sarawak. Saya Bumawin. Salam hormat dan jumpa lagi.